Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih lagi bincangkan ayat-ayat ke-13 hingga ke-17 surah Yasin, yaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. Lihat tafsir Ibn Katsir jilid ke-8 ke 10. Dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, iaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan kedua-duanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, semuanya kami adalah orang yang diutuskan kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan seorang pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan berita dengan jelas. Jadi Allah SWT mengingatkan, buatlah wahai Muhammad kepada kaummu yang mendustakan itu satu perumpamaan, persamaan kamu dengan mereka, iaitu kamu ni semua kaum Quraisy yang aku diutuskan Allah kepada kamu menolak sebagaimana penduduk Ashabul Qaryah. Ibn Ishaq meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, mereka itu berkata tempat namanya Antakiyah, rajanya penyembah berhala, lalu Allah utuskan kepada mereka 3 orang rasul. Ini ada perbezaan pendapat para ahli tafsir, adakah mereka itu nabi ataupun mereka hanyalah merupakan utusan-utusan Nabi Isa. Dan telah saya huraikan kepada tuan-tuan bahawa disebut tentang jarak usia di antara nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Mansur, bahawa Musa bin Imran AS antara baginda dengan Nabi Isa itu 1900 tahun, dan diutuskan 1000 orang Nabi, di antara tempoh 2 orang ini iaitu Musa dan juga Isa. Kemudian di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW 569 tahun, dan di situ ada Nabi-Nabi yang diutuskan, dan saya ada cerita tentang Nabi Daniel sebagai contohnya. Jadi adakah mereka itu Nabi atau mereka merupakan utusan Nabi? Ada perbezaan pendapat para ulama di situ, namun tidak pula kita menghuraikan lebih lanjut. Jadi mereka ni telah pun diutuskan kepada penduduk dikatakan Antakya atau mana tempat sekalipun, sehingga ada setengah ahli tafsir mengatakan dia merupakan Pompei, tempat yang terdapat di Itali itu, yang menunjukkan adanya gempa bumi di situ, lalu tempat tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke hari ini kalau mereka pergi ke sana boleh melihat kesan bagaimana manusia berada dalam situasi ketika itu sedang berpesta dalam bagai-bagai bentuknya. Tentu tuan-tuan ada melihat ataupun membaca tentangnya. Jadi kata setengah di tafsir itu merupakan tempat yang terletak di sana, di Eropah itu, kerana setiap tempat ini pernah diutuskan Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul seperti yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi Allah menjelaskan, idh arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma, kami utuskan kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan kedua-duanya. Kami memperkuatkan, fa'azzazna bithalith, kami hantar pula yang ketiga, iaitu kami perkuatkan, dokong dakwah mereka lagi dengan utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum lamursalun, maka ketiga-tiganya berkata kepada penduduk kota itu, sungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepadamu. Ini satu uslub dalam bahasa Arab. Kalau seseorang mengatakan Zaidun qaimun, contohnya Zaidun beri, Zaid ataupun Zaidun karimun, Zaid seorang yang mulia. Kalau ditambah lagi inna Zaidan karimun, tapi kalau ditambah lagi satu inna Zaidan la karimun,
Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam ilmu balaghah kalau kita belajar bahasa Arab ini ada berbagai-bagai pendekatan. Ada bersifat khabarinya, ada bersifat ingkarinya, ada bersifat talabinya. Maka ini satu keindahan min muhasinat. Antara penggunaan bahasa Arab itu ada perbezaan. Bila orang mengatakan sama saja maksudnya. Zaidun karim dengan inna zaidan karimun, inna zaidan la karimun. Ini sama saja pada mereka. Tapi kalau kita mempelajari aspek balaghah, maka kita akan lihat perbezaan yang terdapat dalam konteks ayat-ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat ayat ini, inna ilaikum mursalun. Jadi ini satu bentuk. Kemudian inna ilaikum la mursalun. Tengok. Yang pertama ifja'ahal mursalun. Yang kedua inna ilaikum mursalun. Yang ketiga inna ilaikum la mursalun. Berbeza ni tuan-tuan. Dia suruh bahasa Arab beza. Yang pertama kalau ifja'ahal mursalun, datang utusan, itu satu uslub, satu gaya bahasa yang bersifat pemberitahuan, ayat kenyataan. Tapi kalau sebut inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini diutuskan oleh Allah, ini dah ada penguatan namanya. Datang yang ketiga, inna ilaikum la mursalun, maka dah masuk lam di sini, maka ia merupakan satu bab taukid, yang berarti bila ada penentangan, bila ada pengingkaran, maka datang uslub yang ketiga. Maknanya gaya bahasa yang dipanggil bahasa Arab uslub ini pun memberi kepada kita input dari sudut makna. Ini yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan dari sudut bahasa Arab. Kekuatan yang daripada bahasa Al-Quran ini, bahawa antara mahasin tanzil karim, balagatuhul khariqah, antara gaya bahasa Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini, satu daripada pendekatan lughawinya. Ada bab yang dijadikan sebagai ijaz. Ijaz ni makna diringkaskan. Ada bab dipanggil itnab, makna dipanjangkan cerita tersebut. Jadi dalam kes ini, dua orang Nabi ataupun dua orang utusan ini datang kepada tempat, baik Antakya ataupun kawasan lain seperti disebut oleh para ulama tafsir dalam geografi Al-Quran, kajian mereka. Namanya Saduk, Shalom, ada yang mengatakan demikian seperti disebut oleh Ibn Kathir daripada Ibn Jarir Tabari. Maka dua orang ini berdakwah, mereka mendapat penentangan, mereka telah pun ditangkap. Kisah ini tidak disebut, tapi kita dapat faham daripada siyaqul ayat. Siyaq mana konteks ayat ini, nanti akhirnya kita akan lihat hukuman menandakan di situ ada peristiwa yang berlaku yang tidak disebut oleh Allah SWT. Bagi orang beriman, bagi orang baca Al-Quran, interaksi yang sihat dengan Al-Quran akan membantu dia untuk faham adanya perkara-perkara yang tidak dinyatakan oleh Allah di sebalik ayat ini yang ringkas ini sebenarnya. Jadi bila dua orang itu dihukum, datang yang ketiga. Tapi sebelum mereka sampai ke tempat itu, mereka lalu di sebuah kampung seperti disebut oleh banyak para ulama tafsir, macam dalam Abdul Mansur, bahawa daripada Ibn Munzir, daripada Ibn Abbas menceritakan bahawa ketika dua orang utusan ini sampai, maka mereka bertemu dengan seorang lelaki yang dipanggil sebagai, namanya Habib bin Murri, yang dipanggil sebagai Habibun Najjar, Habib An-Najjar. Setengah mengatakan dia tukang kayu, setengah mengatakan dia tukang tenun, bukan tukang tenung, tukang tenun. Maknanya seorang yang menenun kain daripada ulat sutera. Setengah mengatakan dia bekerja lain daripada itu. Dia ni ditimpa penyakit kulit. Ada yang mengatakan anaknya yang sakit. Banyak sekali kisah yang sampai kepada kita daripada kisah-kisah Israeliat. Dan saya telah terangkan tuan-tuan kepada tuan-tuan awal-awal dahulu tentang pendirian mauqif kita terhadap Israeliat ini. Yang Nabi telah ajar kepada kita, apa yang benar kita ambil, apa yang mengelirukan kita tinggalkan, apa yang berlawanan daripada Quran dan juga hadis, maka kita tidak ambil. Jadi kisah-kisah seperti ini, kalau kita lihat banyak disebut dalam kitab-kitab tafsir. Maka bila mereka sampai di permulaan tempat itu, katalah di permulaan kampung itu, bertemulah dengan Habib ini, seorang lelaki yang rendah, tidak terpandang, dan dia pula berpenyakit, dalam riwayat mengatakan, setengah mengatakan anaknya yang sakit. Maka bila bertemu dengan Nabi-Nabi ini, melihat pada utusan-utusan ini ataupun Nabi-Nabi ini, hatinya menjadi tenang. Dan dia pun meminta kepada, kalau betul lah kamu ni utusan daripada Nabi Isa AS, tolonglah rawat aku yang sakit kulit ini, kusta ini, ataupun anak aku yang sakit ini. Maka dua orang utusan ini, dua orang pembantu Nabi Isa ini telah pun berdoa kepada Allah dan merawatnya. Maka semua itulah mukjizat yang ada pada Nabi Isa dan juga pengikut-pengikutnya memiliki karamah yang telah saya bincangkan sedikit sebelum ini. Yubrihul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Itu kekuatan daripada Nabi Isa AS, iaitu boleh merawat orang kena kusta, boleh sembuh orang yang mati, boleh dihidupkan semula.
Ini adalah kehebatan daripada Nabi Isa, mukjizat yang Allah bekalkan kepada baginda, bersesuaian dengan zamannya itu menyaksikan ramainya kalangan ahli-ahli perubatan, tabib, atibak. Jadi Habib An-Najjar ni seorang yang tak terpandang. Tuan-tuan, kita dalam hidup ini awasi diri kita daripada menghukum orang melihat pada fizikalnya. Orang kita lihat fizikalnya, outlooknya tak adalah hebat mana, tapi orang ni sebenarnya wali Allah SWT. Sebagaimana juga jangan pandang kecil pada satu perkara, kata Imam Ali karamallahu wajhah dalam satu hadis yang bersifat mauquf, kerana mungkin dengan perkara kecil yang kau remehkan itu menyebabkan rahmat Allah datang kepadamu. Saya ingat pada satu kisah yang disebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim tentang Nabi menceritakan kepada para sahabat 3 orang manusia, 3 orang bayi yang berkata-kata. Tentu tuan tahu kan? Yang pertama Nabi Isa bin Maryam bercakap masa kecil lagi, yang mempertahankan ibunya, bahawa ibunya bukan seorang perempuan jahat. Yang kedua, kisah budak yang mempertahankan Juraij Al-Abid, Juraij yang salih itu, Ar-Rahib itu. Dan yang ketiga, Nabi menceritakan kanat imra'atun turdi'u ibn laha min bani Israel, famarra biha rajulun rakibun dhu syaratin faqalat Allahumma ja'al ibni mithlahu, fataraka thadiha faaqbala ala rakibi faqala Allahumma la taj'alni mithlahu, summa aqbala ala thadiha yamassah. Qala Abu Hurairah ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamas isba'ahu, summa marra bi amatin tujarrar wa yul'ab biha وتضرى فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذاك قال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. Kita ni melihat manusia, jangan nilai pada penampilan fizikalnya untuk mengatakan menghukum beliau, tahu. Macam kisah Habib An-Najjar ni, seorang yang pendek, seorang yang pandang hina, berpenyakit pula tu. Ini dalam hadis Nabi menceritakan seorang perempuan daripada Bani Israil sedang menyusukan bayinya. Tiba-tiba lalu seorang yang segak dengan kenderaannya, penampilannya, pakaiannya, baunya. Maka wanita yang sedang menyusukan anaknya yang masih kecil itu berkata, ya Allah, jadikanlah anak aku macam dia ni. Hebat, segak penampilan fizikal ni kan. Anak yang sedang menyusu tu tiba-tiba melepaskan susu ibunya dan berkata, ya Allah, jangan jadikan aku macam dia. Tersentak ibu dia, terkejut. Budak kecil ni bercakap. Ketika menunjukkan perkara itu, Nabi sedang menghisap jari baginda SAW. Ini pendekatan Nabi dalam mendidik sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, aku seolah melihat Nabi sedang menghisap jari baginda bagi menampakkan budak kecil itu punya kelakuan. Kemudian perempuan ni teruskan menyusu anaknya, terkejut anaknya masih kecil itu bercakap tiba-tiba. Lalu pula seorang perempuan, seorang amah ni, seorang wanita pekerja yang hamba saya yang dipandang hina, dipukul orang, diejek, dibaling batu kepadanya. Maka perempuan ni pun cemas, berkata, ya Allah, janganlah jadikan anak aku menimba nasib macam perempuan ni, sian. Tiba-tiba anak itu melepaskan susunya dan berkata dia sekali, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Ibunya sekali terkejut bertanya kepadanya, nak apa kau nak jadi macam dia ni? Kan ke ibu doa, kau nampak segak macam lelaki yang pertama atas kudanya itu, begitu begini. Allahu Akbar. Maka jawapan anak itu kepada ibunya, lelaki yang ibu pandang hebat tadi merupakan seorang samsing, jabbarun minal jababirah, seorang penganiaya orang, seorang zalim, seorang yang mengambil hak orang. Ini pula perempuan yang dipandang hina ni, orang kata dia mencuri, dia berzina, dia sebenarnya dia tak buat apa pun. Dia hanya mengatakan kepada Tuhannya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tentu ini boleh sekalian, ini ada kaitan dengan Habib An-Najjar ni tadi. Maka beliau pun sembuh ataupun puteranya pun sembuh. Maka hilanglah berita 2 orang utusan ini, mereka masuk ke tempat dakwah mereka dalam lapangan. Maka tuan-tuan dimulakan sekalian, bila berada di lapangan itu, zahir ayat menunjukkan ada berlaku pada mereka sesuatu yang buruk. Ini dapat kita lihat bila Allah menyebutkan, idh arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Mereka ditolak nampaknya. Ini ada ijaz. Di sudut bahasa Arab ada berlaku hazf di sini, iaitu satu maklumat yang tidak disebutkan tapi kita dapat faham. Kalau tak, mengapa Allah mengutuskan yang ketiga untuk bantu mereka? Fa'azzazna, kami kuatkan mereka dengan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu ketiga-tiga mereka berkata, sungguhnya kami ini benar-benar utusan Allah kepada kamu. Ini dia tuan-tuan yang hati dan dikasihkan. Nanti kita akan lihat apa yang berlaku pada mereka bertiga ni. Dan apa pula yang menimpa Habib An-Najjar. Mengapa kisah beliau ni hilang? Kita akan lihat beliau muncul dalam ayat berikutnya yang menggambarkan tentang hukuman ditimpakan kepada mereka seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya Durrul Mansur, bahawa digali parit untuk mereka. Allah, kejamnya mereka ini.
Nanti kita akan lihat dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.